Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kami selaku kumpulan terakhir akan membuat satu pembentangan tentang contoh cadangan kajian kualitatif. Jadi sebelum saya masuk lebih lanjut mengenai contoh kajian ini, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Wawan bin Amir, nomor matriks 055916. Oke, jadi pada hari ini tajuk yang kami pilih untuk kami bentangkan ialah menyelesaikan masalah dalam bidang menggambar aktiviti college dengan menggunakan kaedah demonstrasi model hidup bagi murid prasekolah Bestari SK Pulau Rusa, di mana dalam kajian ini terdapat 5 bab yang akan kami bentangkan pada hari ini, di mana bab pertama akan dibentangkan oleh saya sendiri, dan bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5 akan dibentangkan oleh sahabat-sahabat saya selepas ini. Okey, jadi pada bab 1 pendahuluan 1.1 refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu. Jadi tanpa membuang masa, mari bersama-sama kita kaji ataupun kita telusuri kajian ini. Okey, jadi pada suatu ketika pengkaji pernah mengajar di sebuah sekolah di mana pengkaji sering menghadapi masalah murid-murid mengadu kurang berkemahiran untuk menyiapkan kerja semasa aktiviti ataupun semasa slot kreativiti dan estetika, serta mereka tidak berminat dengan slot tersebut. Jadi hal ini telah menyebabkan pengkaji berfikir apakah punca-punca yang menyebabkan pelajar meletakkan pemikiran bahawa aktiviti collage adalah sesuatu yang susah. Jadi setelah berfikir, pengkaji mendapati terdapat beberapa punca berlakunya sedemikian. Antaranya ialah kerana murid-murid jarang melakukan aktiviti collage. Seterusnya, punca kedua pula ialah aktiviti college yang disediakan untuk kanak-kanak adalah terlalu besar, tidak sesuai pada peringkat umur mereka. Hal ini menyebabkan murid-murid penat untuk mengoyakkan kertas ataupun tisu dalam saiz yang kecil. Seterusnya, punca ketiga pula ialah guru tidak menunjukkan contoh college yang mudah untuk disediakan. Hal ini kerana guru-guru menyediakan sebuah contoh yang mengikut pemikiran guru tersebut, bukan mengikut pemikiran kanak-kanak yang berumur baru setahun jagung. Seterusnya, punca yang keempat pula ialah pengkaji hanya menunjukkan college yang telah disediakan terlebih dahulu, menyebabkan demonstrasi menyiapkan college tidak dapat dilakukan. Hal ini kerana pelajar-pelajar telah pun dididik untuk melakukan sesuatu tanpa ada demonstrasi terlebih dahulu. Hal ini menyukarkan kanak-kanak tersebut dan menyebabkan kanak-kanak tersebut tidak berminat untuk mengikuti slot kreativiti dan estetika. Jadi menurut Puan Zabaria 2018, aktiviti fizikal pada peringkat prasekolah perlu dirancang dengan menyesuaikan tahap umur dan keupayaan kanak-kanak. Seterusnya, terdapat 3 jenis demonstrasi, iaitu menggunakan model simbolik, model persepsi dan model hidup. Dan pengkaji mendapati dan memilih untuk menjalankan demonstrasi model hidup, di mana di antara contoh model hidup ialah tingkah laku guru yang baik serta pertuturan yang bersopan santun. Okey, jadi seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada sahabat saya yang seterusnya. Jadi dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada saudara Wan kerana telah berkongsi kepada kita mengenai refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Sebelum saya meneruskan slot saya pada kali ini, iaitu mengenai refleksi literatur, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Zul Hakimi, bernomor matrik 057006. Baik, pengkaji mendapati bahawa aktiviti collage bagi slot kreativiti dan estetika mungkin dapat remeh. Akan tetapi guru-guru masih perlu memastikan kaedah yang dipilih ini adalah berkesan dan bermanfaat bagi murid-murid mereka. Menurut ahli teori pembelajaran sosial, kebolehan kognitif dan faktor-faktor fizikal seperti ciri-ciri fizikal, personality dan kepercayaan ini mampu
mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak di masa depan mereka. Pengaruh ini bersifat timbal balik, di mana tingkah laku seseorang individu boleh mempengaruhi sikap dan kepercayaannya. Selain itu, pemerhatian ke atas apa yang berlaku di sekeliling boleh juga mempengaruhi sikap dan kepercayaan kanak-kanak tersebut. Pembelajaran pemerhatian berlaku apabila tingkah laku boleh berubah melalui proses modeling. Albert Bandura yang terkenal kerana telah membuat kajian tentang cara bagaimana manusia belajar melalui pemerhatian ini. Beliau telah mengkaji bagaimana kanak-kanak belajar melalui proses modeling. Menurutnya lagi, manusia adalah satu makhluk yang bersifat proaktif, yakni sentiasa membuat refleksi sendiri. Antara kebolehan kawalan kendiri yang mempunyai kebolehan kawalan kendiri dan berupaya menguruskan diri mereka sendiri. Antara contoh kajian beliau yang terkenal adalah kajian hitung berbubu. Secara umumnya, proses modeling adalah melibatkan 4 langkah. Langkah yang pertama adalah perhatian, di mana kanak-kanak hanya akan mempelajari sesuatu jika menumpukan perhatian terhadap apa yang sedang berlaku di sekelilingnya. Tumpuan kanak-kanak ini dipengaruhi oleh sejauh mana kanak-kanak tersebut gemar dan suka memenuhi jangkaan atau menggerakkan emosi kanak-kanak. Contohnya, kanak-kanak lebih gemar kepada objek yang berwarna-warni dan sifat dramatik. Okey, langkah yang kedua adalah proses modeling. Langkah kedua proses modeling adalah pengekalan di mana ia berhubung kait dengan kebolehan kanak-kanak untuk mengekod dan menyimpan maklumat tersebut dalam suatu image mental atau huraian tertentu dalam ingatan mereka. Seterusnya, langkah ketiga modeling adalah penghasilan semula yang berlaku apabila kanak-kanak berupaya menghasilkan apa yang mereka perhatikan dan simpan dalam ingatan mereka. Kebolehan untuk langkah penghasilan semula ini dapat ditingkatkan melalui amalan dan praktis. Yang seterusnya, langkah keempat adalah proses motivasi. Kanak-kanak akan menghasilkan semula sesuatu tingkah laku jika mereka diberi motivasi atau mempunyai sebab yang kukuh. Motivasi ini sering berkait dengan pengukuhan dan dendaan, ya. Jadi kesimpulan yang dari teori pembelajaran sosial ini, kanak-kanak belajar melalui proses pemerhatian atau tingkah laku orang lain dan menghasilkan tingkah laku tersebut. Sekiranya model diberi ganjaran, maka kanak-kanak akan terus membuat perkara yang sedemikian untuk mendapatkan ganjaran yang ditawarkan. Dan begitu juga sebaliknya, jika kanak-kanak tersebut contohnya tingkah laku tersebut itu didenda, maka kanak-kanak tersebut akan tidak membuat ataupun berhenti dari melakukan perbuatan tersebut. Okey, menurut Wan Nuraini pada tahun 2009, ciri penting demonstrasi adalah ia memberi peluang kepada pelajar untuk memahami apa yang dipelajari setelah melakukan prosedur yang ditunjuk. Ia juga akan membuat pelajar betul-betul menguasai konsep dan prinsip serta meningkatkan daya ingatan pelajar terhadap langkah-langkah pelaksanaan sesuatu aktiviti. Guru yang menunjukkan demonstrasi juga berperanan untuk meningkatkan keyakinan murid-murid bagi menjalankan suatu aktiviti. Seterusnya, melalui teknik demonstrasi juga, murid-murid akan dapat mencontohi suatu perlakuan dengan lebih mudah. Antara kelebihan demonstrasi ini adalah memperkenalkan bahan pembelajaran baru kepada pelajar melalui penglihatan dan pendengaran. Menurut Abdullah 2005, setiap kanak-kanak memiliki kemampuan kreativiti yang tersendiri. Beliau menyarankan agar guru memerhatikan bagaimana kanak-kanak bermain sama ada sendiri ataupun dalam berkumpulan. Tapi sayangnya, semasa kanak-kanak membesar, kemampuan kreativiti mereka ditekan melalui asakan dan latihan atas nama menggambarkan keupayaan yang lain. Ya.
Collage ini bermaksud memotong, mengoyak dan menggunting menempel sesuatu bahan ke atas sesuatu permukaan. Ia juga boleh didefinisikan sebagai satu hasil kerja seni menyusun dan menempel sebahagian imej pada gambar foto atau dari cetakan majalah yang disusun dan ditinda. Berbagai jenis bahan dilekat dan ditampal pada satu permukaan khas seperti kertas lukisan. Jadi sekadar itu saja dari bahagian saya. Seterusnya, saudari Siti akan menceritakan lebih lanjut mengenai bab beliau. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Siti Nur Halimatus Sa'diah binti Hashim. Nombor metrik 056610. Okey, untuk kali ini saya akan menyambung kepada bab yang kedua, iaitu fokus kajian dan isu keprihatinan. Dalam bab 2 ni mempunyai dua bahagian, iaitu tinjauan masalah dan analisis tinjauan masalah. Okey, baiklah. Untuk fokus kajian, pengkaji memfokuskan kepada masalah sampel yang dipilih dalam aktiviti collage. Didapati dengan adanya demonstrasi model hidup telah mampu meningkatkan minat, pemahaman dan penguasaan sampel. Okey, kalau kita faham daripada bab 1 tadi yang telah sahabat saya ceritakan, bahawa pengkaji ni dia pada mulanya dia mengalami masalah terhadap pelajar prasekolah tu kan. Okey, so pada bab 2 ni pengkaji dia cakap dia fokus kepada masalah sampel yang dipilih dalam aktiviti collage. Okey, baiklah, kita terus kepada tinjauan masalah. 2.1 tinjauan masalah. Kebanyakan ibu bapa pada hari ini menganggap slot kreativiti dan estetika sebagai slot yang tidak penting. Pengkaji memilih untuk memfokuskan aktiviti collage dalam kajian ini atas beberapa sebab tertentu. Menurut Steinberg 2004, minda manusia mempunyai 3 potensi utama, iaitu kepintaran, kreativiti dan kebijaksanaan. Tambah beliau lagi, ketiga-tiganya mesti dipupuk dan dirangsang agar manusia dapat menggunakan mindanya secara optimum. Namun begitu, dalam konteks pendidikan di negara kita, kajian-kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa banyak sekali tumpuan diberikan untuk memupuk kepintaran, sedangkan aspek pemupukan kreativiti masih belum lagi diberikan perhatian yang sewajarnya. Itu kata Toh 2003 dan Yong 1989. Okey, sekiranya perkara ini berlarutan, tentulah matlamat untuk melahirkan model insan yang inovatif dan seimbang sukar untuk dicapai. Ini seterusnya akan turut menghalang negara mencapai status menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Okey, pada tinjauan kali ni, tinjauan masalah ni, pengkaji ni dicakaplah bahawa dia mulakan dengan kebanyakan ibu bapa pada hari ini menganggap slot kreativiti dan estetika sebagai slot yang tak penting. Okey, jadi dia menumpukan kepada dia meninjaulah masalah yang ada. Lepas tu dia cakap pengkaji ni dia fokus untuk aktiviti collage dalam kajian ni atas beberapa sebab yang tertentu tu. Lepas tu dia cakap lagi yang masalah yang ada ni akan menghalang negara untuk capai status jadi sebuah negara yang maju menjelang tahun 2020. Baiklah, kita pergi kepada seterusnya. Kepentingan kreativiti dalam membangunkan masyarakat dan negara telah lama disedari. Itu menurut Storm and Storm 2002. Para pemimpin, ahli perniagaan, saintis, ahli sejarah, pendidik dan ahli psikologi menyatakan bahawa kreativiti sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup penduduk di dalam sesebuah negara, terutamanya dalam era globalisasi di mana memerlukan perubahan, cabaran dan persaingan yang sedang dan akan terus berlaku. Bagi pengkaji, sekiranya sesuatu slot itu tidak penting dan dianggap remeh jika dibandingkan dengan slot lain, slot kreativiti dan estetika tidak akan dimasukkan dalam kurikulum standard prasekolah kebangsaan. Sebagai guru prasekolah adalah menjadi tanggungjawab pengkaji dalam membimbing murid-murid dan memperkembangkan kebolehan murid-murid seawal umur 5 dan 6 tahun agar dapat membantu mereka di prasekolah sebagai persediaan ke sekolah rendah, sekolah menengah serta peringkat dan seterusnya. Okey, jadi dekat sini pengkaji ni dia cakap apa kepentingan kreativiti ni dan
dia cakap jugalah siapa yang menyadari bahawa kreativiti ni sangat diperlukan. Okey, seterusnya pengkaji juga menyatakan bahawa pentingnya slot kreativiti dan estetika ni. Dan sebagai seorang guru prasekolah, pengkaji cakap dia adalah tanggungjawab pengkaji untuk bimbing murid-murid ni dan memperkembangkan kebolehan murid-murid. Baiklah, untuk seterusnya, dari analisa masalah ini, pengkaji berpendapat guru perlu menggunakan kaedah demonstrasi model hidup bagi mengatasi masalah semasa mengajar kolaj untuk meningkatkan minat, pemahaman serta penguasaan murid-murid. Kesimpulannya, kajian yang akan dilaksanakan ini adalah berkaitan menyelesaikan masalah dalam bidang menggambar aktiviti kolaj dengan menggunakan demonstrasi model hidup. Perancangan kajian tindakan ini difokuskan bagi mengatasi masalah murid-murid serta menjalankan aktiviti kolaj semasa slot kreativiti dan estetika. Okey, untuk kali ini, pengkaji ni dia cakap yang analisa masalah ni untuk apa dan apa pendapat pengkaji. Pendapat pengkaji ni, guru ni perlu guna kaedah untuk apa? Kaedah demonstrasi model hidup ni untuk apa? Dan kesimpulannya, kajian yang dilaksanakan ni adalah untuk berkaitan menyelesaikan masalah dalam bidang menggambar aktiviti kolaj dengan menggunakan demonstrasi model hidup. Okey, dan untuk kajian ni hendaklah dibuat dalam bentuk karangan. Okey, itu sahaja daripada saya, dan untuk seterusnya, bahagian seterusnya akan disambung oleh sahabat saya iaitu Badrul Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badrul Amin bin Bakri, nombor metrik 056645. Terima kasih kepada sahabat saya yang membentang sebelum ni. Seterusnya saya akan sambung tajuk saya iaitu analisis nyawan masalah. Kefahaman tentang sesuatu konsep dan minat adalah penting dalam sesuatu pembelajaran. Howard Gardner 1983 mengatakan ketidakserasian antara kaedah mengajar dengan profil kecerdasan pelajar boleh menyebabkan seseorang murid itu gagal atau hilang minat terhadap sesuatu mata pelajaran. Pada pendapat pengkaji, kaedah yang sesuai boleh diaplikasikan untuk menarik minat murid-murid semasa slot kreativiti dan estetika. Kaedah yang ingin digunakan pengkaji adalah kaedah demonstrasi. Kaedah demonstrasi ini akan membolehkan pengkaji melihat kepada keupayaan murid-murid untuk mengingat adalah lebih baik jika mereka membuat sesuatu sendiri berbanding dengan apa yang mereka dengar atau lihat. Hasil kajian yang bertajuk Preferan Pelajar terhadap teknik pengajaran guru yang dilakukan ke atas pelajar tingkatan 4 mendapati bahawa secara keseluruhan sebanyak 81% daripada bilangan responden menyukai kaedah tunjuk cara ataupun demonstrasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pengkaji yakin dapat membantu meningkatkan minat, pemahaman dan penguasaan murid terhadap slot kreativiti dan estetika, khususnya semasa aktiviti menghasilkan kolaj terhadap murid-murid prasekolah. Seterusnya, pembentangan akan disambung oleh sahabat saya. Assalamualaikum, nama diberi Kairina Najih Hamidi Yaakob, nombor matriks 056635. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan tentang bab 3 iaitu mengenai objektif kajian ataupun soalan kajian. Seperti mana sebelum ini terdapat beberapa sahabat saya yang menerangkan tentang bab 1 mengenai refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu, bab 2 mengenai fokus kajian iaitu menerangkan tentang tinjauan masalah. Okey, bila mana pengkaji itu mengalami masalah, maka dia pun berfikir bagaimana hendak selesaikan masalah tersebut. Maka barulah timbul objektif kajian. Okey, objektif kajian ni terdapat beberapa pecahan iaitu 3.1 objektif umum, 3.2 objektif khusus, 3.3 soalan kajian, 3.4 kepentingan kajian, 3.5 definisi operasional dan 3.6 batasan kajian. 3.1 objektif umum. Kajian ini bertujuan untuk melihat penggunaan kaedah demonstrasi akan dapat meningkatkan minat, pemahaman, penguasaan murid-murid di mana di prasekolah Bestari dalam aktiviti kolaj semasa slot kreativiti dan estetika. Seterusnya, 3.2 mengenai objektif khusus. Okey, yang pertama mengenal pasti minat murid dalam aktiviti kolaj. Yang kedua, mengenal pasti tahap pemahaman murid dalam aktiviti kolaj. Dan yang terakhir, mengenal pasti tahap penguasaan murid dalam aktiviti kolaj.
Okey, di sini kita dapat lihat bahawa pengkaji menjalankan kajian ini bertujuan untuk melihat sama ada murid-murid itu dapat meningkatkan kefahaman ataupun dapat menarik minat untuk melakukan aktiviti tersebut. Seterusnya mengenai 3.3 soalan kajian. Terdapat 2 persoalan yang dikemukakan, iaitu yang pertama ialah adakah penggunaan kaedah tersebut dapat menarik minat murid dalam aktiviti collage? Persoalan yang kedua, sejauh manakah penggunaan kaedah demonstrasi itu dapat meningkatkan tahap pemahaman murid dalam aktiviti collage? Okey, seterusnya 3.4 kepentingan kajian. Terdapat 3 kepentingan yang dikemukakan, iaitu yang pertama, kajian ini dapat mengupas mengenai penggunaan kaedah demonstrasi model hidup dapat menyelesaikan masalah dalam proses pengajaran dan pembelajaran aktiviti collage. Yang kedua, antara kaedah demonstrasi yang berkesan adalah aras kedudukan guru dan murid perlu sesuai agar murid-murid tidak perlu melanjut semasa memerhatikan guru membuat demonstrasi. Dan yang terakhir, pengkaji berpendapat bahawa penggunaan kaedah demonstrasi model hidup semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dapat menarik minat murid terhadap slot kreativiti dan estetika dengan lebih berkesan. Seterusnya ialah mengenai 3.5 definisi operasional. Terdapat 4 definisi yang telah dikemukakan oleh pengkaji, iaitu 3.5.1 definisi bagi collage, iaitu Ayin pada tahun 2010 menyatakan collage itu bermaksud memotong, mengoyak, menggunting dan menampas sesuatu bahan ke atas sesuatu permukaan. 3.5.2 kaedah Gori pada tahun 2011 menyatakan kaedah ialah cara ataupun peraturan membuat sesuatu. 3.5.3 iaitu mengenai definisi demonstrasi. Wan Muhammad Hatta pada tahun 2011 menyatakan bahawa demonstrasi ialah kaedah pengajaran yang memusatkan guru ataupun aktiviti di mana seseorang menunjukkan cara melakukan atau menghasilkan sesuatu di hadapan murid dalam sesi pengajaran. 3.5.4 mengenai demonstrasi model hidup. Gori pada tahun 2011 menyatakan bahawa demonstrasi model hidup ini adalah demonstrasi guru dan murid yang telah menguasai kemahiran untuk mendemonstrasikan aktiviti yang berkenaan. Yang terakhir ialah 3.6 mengenai batasan kajian. Antara batasan-batasan dalam kajian ini adalah ia terhad kepada sebuah sekolah sahaja, iaitu SK Pulau Rosa, Kuala Terengganu. Kajian ini juga hanya dibuat terhadap 2 orang murid sahaja, iaitu Prasekolah Bestari SK Pulau Rosa. Bidang yang ingin dikaji ialah bidang menggambar dan hanya tertumpu pada masalah murid dalam aktiviti collage. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Seterusnya, saya akan serahkan kepada sahabat saya, iaitu Nurul Fatihah, yang akan menerangkan lebih mengenai bab 4. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fatihah binti Cik So, nombor matrik 056753. Baiklah, insyaAllah hari ini saya akan menyambung pembentangan yang telah dijelaskan oleh sahabat saya tadi, iaitu Khairina Najihah. Okey, seterusnya saya akan menjelaskan pula mengenai bab yang keempat, iaitu kumpulan sasaran. Okey, apa yang terdapat di dalam kumpulan sasaran? Mari kita lihat. Okey, kumpulan sasaran. Kumpulan sasaran adalah untuk kajian berkaitan menyelesaikan masalah dalam sesuatu bidang dengan menggunakan kaedah demonstrasi model hidup. Dan pemilihan sampel yang dijalankan di dalam kajian tersebut adalah secara bertujuan. Okey, contohnya sampel yang dipilih adalah dari kalangan yang bermasalah dari segi minat, pemahaman dan penguasaan dalam bidang tersebut. Kita boleh ringkaskan di sini dan kita boleh bagi contoh bahawa kita telah melakukan satu kajian, iaitu dalam bidang kajian dalam bidang menggambar aktiviti collage di kalangan murid-murid prasekolah. Jadi kumpulan sasaran ini bertujuan adalah untuk dia telah mengumpulkan murid-murid di kalangan murid-murid yang bermasalah dari segi minat, pemahaman dan penguasaan dalam bidang collage ni. Jadi di sini kita boleh nampaklah murid-murid yang kurang fokus dalam menghasilkan aktiviti collage dan ada murid yang gagal dalam
menghasilkan aktiviti collage. Ini adalah disebabkan kerana murid tersebut kurangnya fokus, kurang tumpuan dan tidak minat dalam aktiviti tersebut. Okey, seterusnya kita masuk kepada bab yang kelima, iaitu tindakan. Okey, di bawah bab tindakan terdapat 3 topik kecil, iaitu mengenai prosedur kajian, prosedur cara mengumpul data dan instrumen kajian. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai prosedur kajian dan selebihnya itu sahabat saya akan menerangkan sebentar lagi. Okey, mari kita lihat. Okey, di bawah tindakan ni terdapatnya prosedur kajian, dan prosedur kajian ni terdapatnya 4 prosedur. Pertama, tinjauan awal ataupun merefleks. Yang kedua, prosedur yang kedua adalah merancang, dan prosedur yang ketiga bertindak, dan prosedur yang terakhir yang keempat memerhati. Okey, apa maksud keempat-empat prosedur ini? Okey, mari kita lihat dan saya akan menerangkan lebih detail lagi. Okey, pertama, tinjauan awal ataupun merefleks. Tinjauan awal merefleks. Okey, tinjauan awal ni ialah membuat pengumpulan awal data bagi menegaskan isu atau masalah sebenar, dan di mana dia juga mengenal pasti fokus masalah yang menjadi keprihatinan dan juga dikenali sebagai mereflek diri untuk melihat kekuatan dan kelemahan PNP diri sendiri. Okey, di mana kita boleh nampak di sini juga terdapat murid yang mempunyai masalah dari segi minat, pemahaman dan penguasaan dalam slot kreativiti dan estetika. Okey, seterusnya merancang. Prosedur yang seterusnya adalah merancang. Merancang adalah di mana kita merancang tindakan ataupun intervensi bagi mengatasi masalah yang difokuskan dengan merancang kaedah tindakan yang paling sesuai untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid-murid. Dan ini adalah untuk menyelesaikan masalah juga dari segi minat, pemahaman, penguasaan sampel yang dikenal pasti. Okey. Prosedur yang seterusnya adalah bertindak. Bertindak ni di mana kita melaksanakan tindakan bagi mengatasi masalah dari segi minat, pemahaman dan penguasaan. Dan dalam prosedur bertindak ni juga kita telah melakukan demonstrasi model hidup, di mana demonstrasi model hidup ni bermaksud demonstrasi yang telah dijalankan oleh pengkaji sendiri. Maksudnya pengkaji tu sendiri yang turun padang untuk menjalankan demonstrasi tersebut. Contohnya seperti pengkaji ni menerangkan cara-cara untuk menghasilkan collage yang terbaik untuk memudahkan sampel memahami perbezaan antara cara menghasilkan collage yang betul ataupun tidak. Okey, seterusnya memerhati. Okey, memerhati. Di mana memerhati ni kita mengumpul dan menganalisis data bagi menilai keberkesanan tindakan. Dan dari situ juga pengkaji menjalankan pemerhatian terhadap 3 objektif utama kajian, iaitu berkaitan minat, pemahaman dan penguasaan sampel. Selain itu juga, pengkaji juga menggunakan soal selidik, temu bual dan analisis dokumen dalam menentukan peningkatan yang dialami oleh setiap sampel. Okey, jadi 3 perkara yang telah dilakukan oleh pengkaji tadi, iaitu soal selidik, temu bual dan analisis dokumen. Okey, maksud 3 perkara tadi adalah, okey, pertama soal selidik. Soal selidik ni di mana soal selidik ni telah diedarkan terhadap sampel untuk melihat respon daripada sampel kajian dan untuk melihat bagaimana penggunaan kaedah demonstrasi meningkatkan minat, pemahaman dan penguasaan sampel. Okey, selain itu juga, temu bual juga boleh digunakan dalam kajian tersebut. Okey, temu bual ni dijalankan selepas pengkaji menggunakan demonstrasi model hidup. Dan temu bual dijalankan terhadap kedua-dua orang sampel yang dipilih. Dan yang ketiga adalah analisis dokumen. Analisis dokumen ni adalah analisis dalam menentukan peningkatan yang dialami oleh setiap sampel. Dan beberapa item telah ditetapkan semasa menilai setiap hasil kerja yang dibuat oleh kedua-dua sampel. Okey.
Jadi setakat itu saja daripada saya. Dan selain itu juga setiap instrumen untuk mendapatkan data digunakan dengan baik dan ia akan dirumuskan dalam topik seterusnya yang akan dibentangkan oleh sahabat saya Roshida sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Narosidah binti Amin, nombor matrik 056220. Okey, baiklah. Sebelum saya masuk kepada pembentangan saya, apa yang kita dapat ringkaskan daripada pembentangan sahabat saya itu Saudari Fatihah dalam 5.1 iaitu prosedur kajian. Dalam itu menerangkan bahawa pengkaji telah menggunakan 4 kaedah dalam prosedur kajian, iaitu yang pertama adalah tinjauan awal ataupun merefleks, yang kedua merancang, yang ketiga bertindak dan yang keempat memerhati. Okey, masuk kepada 5.2 iaitu prosedur cara mengumpul data. Okey, bawah prosedur cara mengumpul data ada 5.2.1 iaitu instrumen kajian. Okey, seperti sahabat saya Saudari Fatihah katakan bahawa setiap instrumen untuk mendapatkan data digunakan dengan baik. Okey, pengkaji telah menggunakan 4 instrumen dalam kajian ini. Okay, yang pertama adalah pemerhatian, yang kedua soal selidik, yang ketiga temu bual dan yang keempat analisis dokumen. Okey, keempat instrumen ini digunakan bagi mengukur minat, pemahaman dan penguasaan kedua-dua sampel dalam bidang yang dikaji, iaitu college semasa, slot kreativiti dan estetika. Okey, baiklah. Instrumen yang pertama adalah pemerhatian. Okey. Pengkaji menggunakan borang pemerhatian yang telah disediakan lebih awal dan pemerhatian ini dijalankan pada peringkat awal pengajaran dan pembelajaran, semasa aktiviti dijalankan dan selepas aktiviti dijalankan. Okey, pada peringkat awal pengajaran dan pembelajaran, pengkaji melihat bagaimana demonstrasi meningkatkan minat sampel. Okey, manakala semasa pengajaran dan pembelajaran pula, pemahaman sampel dicatatkan dalam borang pemerhatian dan selepas aktiviti itu dijalankan, pengkaji memerhatikan penguasaan sampel dalam penghasilan karya. Okey, instrumen yang kedua pula adalah soal selidik. Okey, borang soal selidik yang digunakan akan mengukur minat, pemahaman dan penguasaan setiap sampel. Okay, sebelum soal selidik diedarkan, setiap sampel diberikan penerangan secara ringkas. Okey, baiklah, seterusnya masuk kepada instrumen yang ketiga, iaitu temu bual. Okey, temu bual dijalankan terhadap kedua-dua sampel selepas demonstrasi model hidup untuk aktiviti collage diadakan. Dan yang terakhir iaitu instrumen yang keempat adalah analisis dokumen. Okey, analisis dokumen ini dijalankan terhadap hasil kerja kedua-dua sampel sebelum demonstrasi model hidup digunakan dan selepas penggunaan demonstrasi model hidup, iaitu semasa aktiviti collage. Okay. Mengikut aspek permarkahan yang ditetapkan, iaitu dari segi pemarkahan yang ditetapkan, iaitu dari segi dia ada 3. Yang pertama adalah kekemasan, yang kedua susun atur collage, serta yang ketiga cara collage dihasilkan dengan cara yang betul. Okey, baiklah. Ini merupakan aspek pemarkahan yang digunakan semasa analisis dokumen. Okey, yang pertama kekemasan. Okey, kekemasan, pengkaji melihat dari segi cara penggunaan gam yang tidak terlalu banyak, kerana gam yang terlalu banyak akan menyebabkan hasil kerja yang tidak kemas serta kertas lukisan yang digunakan mungkin akan terkoyak. Okey. Dan yang kedua, susun atur collage. Okey, ianya dilihat dari segi adakah kapas yang digunakan menutup setiap permukaan kertas lukisan sebagaimana contoh semasa demonstrasi dilakukan. Okey. Dan juga kapas yang tidak menutup permukaan kertas lukisan menunjukkan hasil kerja yang kurang baik. Okey. Dan yang ketiga iaitu cara collage dihasilkan. Okey, cara collage dihasilkan dengan betul adalah apabila ia menampal ataupun mencubit
dan bukan sekadar meletakkannya dengan gam. Okey, itu saja daripada kumpulan kami. Semoga apa yang diterangkan dan disampaikan memberi manfaat kepada semua. Sesungguhnya apa yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada diri kami sendiri. Sekian, terima kasih.